Saudara, kemarin kita telah membahas bersama-sama mengenai kenapa kita harus mengayunkan sabit. 昨天我们谈到为什么我们要伸出这个镰刀的手。Ya, kita ketahui bahwa sabit berfungsi untuk bisa memanen hasil tuayan 镰刀我们知道是用来收庄稼， dan juga di akhir zaman Alkitab menggambarkan fungsi sabit. Bagaimana kita dipakai Tuhan untuk bisa menuai bumi yang sudah masak. 在末世，神借着镰刀，让我们能够收割庄稼，已经成熟的庄稼。 Kita harus segera menuai, saudara. Kita harus segera memberitakan Injil. 我们应当开始就是来传福音， Karena semuanya itu ada waktunya. 因为时间已经到了。 Ada saatnya kita bisa memberitakan Injil, tetapi ada saatnya kesempatan itu telah tiada. 当时候还有时间的时候，我们应当赶快去传，不然没有时间了，我们不能再传。 Dan kemarin kita sudah membahas bahwa sesungguhnya kuda putih telah berlari. 昨天我们有谈到，白马已经出现，已经奔跑。 Gereja Tuhan ada kemuliaannya. 神的教会有他的荣耀， Ketika kita mau dipakai Tuhan sebagai busur di tangannya, kita bisa merebut kemenangan. 当神要用我们的时候，我们能够得胜。 Kita sebagai alat-alat kemuliaan Tuhan. 我们成为神荣耀的器皿。 Dan ketika kita bisa menang, maka Tuhan akan memberikan mahkota pemberian. 当我们得胜的时候，神会赏赐我们荣耀的冠冕， Yaitu mahkota Stefanos kepada kita. 就是胜利的冠冕。 Ya. Dan pada hari ini kita akan melanjutkan firman Tuhan. 今天我们要继续神的道理。 Meterai pertama dimulainya kerajaan 1000 tahun. 第一个印就是开始1000年。 Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus menyampaikan kesaksian firman Tuhan. 奉主耶稣圣名真道。 Saudara, kerajaan 1000 tahun dimulai pada saat meterai pertama. 1000年的开始就是在第一个印， Sehingga disebut masa pemeteraian. 所以说这是印的时代， Banyak orang bisa mendapatkan Roh Kudus. 有许多人的圣灵， Ini adalah Roh Kudus hujan akhir. 这是晚雨的圣灵， Karena kuda putih berlari. 因为白马奔跑， Dia merebut kemenangan demi kemenangan. 他得胜又得胜。 Ada seorang saudari dari suku Dayak, saudara. 有一位姐妹是泰雅族的， Orang Dayak sesungguhnya mayoritas agama Kristen. 大部分泰雅族他们是基督徒， Dia bisa masuk ke gereja Yesus Sejati. 他能够进入真耶稣教会， Karena dia mendapatkan Roh Kudus, saudara. 是因为他得了圣灵。 Bagaimana dia mendapatkan Roh Kudus? 他怎么能够得圣灵呢？ Pada saat itu dia dibangunkan oleh suara berkata, "Bangun, bangun." 他有一次有人告诉他，叫他起来，起来， Pada pukul jam 2 subuh. 是早上2点钟。 Ketika dia terbangun, 当他起来的时候， dia nggak bisa tidur lagi. 他不能再睡了。 Besok malamnya lagi, 第二天晚上， dia mendengar suara tersebut, "Bangun, bangun." 他又在听到有声音告诉他起来，起来， Dia terbangun 他又起来了， dan kembali tidak bisa tidur lagi. 他又不能再入眠。 Dia bertanya kepada jemaat kita, 他然后就问我们的信徒， "Kenapa ada suara yang seperti ini? 为什么会有听到这样的声音呢？ Apa yang harus saya lakukan?" 我必须做什么呢？ Jemaat kita teringat peristiwa Samuel. 我们的信徒就想起撒母耳的事情。 Ketika itu Samuel pernah dipanggil oleh Tuhan. 那时候，撒母耳曾经蒙神呼召他， Akhirnya jemaat itu berkata, "Kalau kamu ada suara seperti itu, kamu bawa dalam doa saja." 然后那个信徒告诉他，如果你再听到有声音的时候，你就祷告吧， Di dalam nama Tuhan Yesus, berdoa. 奉主耶稣圣名祷告， Katakan haleluya. 你就说哈利路亚， Puji Tuhan. 感谢主。 Nah, hari ketiga saudara, 第3天， dia juga dibangunkan lagi.
他又被叫醒了。 Lalu ketika dia dibangunkan, saudara, 当他被叫醒的时候， dia ingat, saya berdoa saja. 他就想到我必须祷告。 Ketika dia berdoa, 当他祷告的时候， tangannya bergetar. 他的手震动。 Dan selesai berdoa, 祷告完毕， dia bisa istirahat kembali. 他能够休息了。 Paginya, dia berdoa lagi, saudara. 早晨起来，他又在祷告。 Kenapa? 为什么呢？ Karena dia penasaran, kenapa tangannya bergetar? 因为他觉得奇怪，莫名其妙，为什么他的手会震动呢？ Kenapa mulutnya berkata-kata hal-hal yang tidak dia ketahui, yang belum pernah diajari sebelumnya? 为什么他的嘴巴突然间自动的会说出他听不懂的华语话，而且他没有学过的？ Lalu dia cerita kepada saudara jemaat kita ini. 然后他又向我们的信徒跟他讲， Lalu jemaat kita berkata, coba cek, berdoa bareng bersama dengan pendeta. 然后信徒告诉他，你跟传道一起祷告吧，让传道来审查看看。 Lalu ketika berdoa bersama-sama, benar dia mendapatkan Roh Kudus, saudara. 结果真的，原来他得了圣灵， Akhirnya dia mendaftarkan diri untuk dibaptis. 然后他就报名要受洗了。 Pada saat dia mau dibaptis, saudara, 当他要接受洗礼， gereja kita di Palangkaraya sesungguhnya membaptis di Sungai Kahayan. 我们的教会在巴兰嘎拉亚受洗的时候，在嘎哈yan水Sungai. 水 Ya. 那个 Sungai Kahayan kita ketahui sungainya itu coklat, saudara. 嘎哈yan的水溪水是棕色的。 Sungai-sungai di Kalimantan memang warnanya seperti itu, tidak bening, tidak bersih. 加利曼丹的哪里的那个海水就是这样的颜色， Terutama sungai-sungai yang besar, saudara ya. 不是很清晰的。 Kalau sungai-sungai di pelosok mungkin lebih bersih, lebih jernih. 我们知道，那些如果海洋的水，可能如果远离很远的，可能比较清洁干净。 Dalam hati dia berkata, 他心里说 kenapa harus dibaptis di sungai itu?：“ 为什么我必须在那个水受洗呢？ Airnya kan kotor. 那个水不是很肮脏吗？” Dalam hatinya dia bertanya, seharusnya mungkin bisa dibaptis di tempat yang lebih bersih. 他心中想，可能我可以在比较清洁的水洗礼吧。 Tetapi saudara, Tuhan sesungguhnya benar-benar memanggil dia, berbelas kasihan kepada dia. 其实神真的呼召他，并且怜悯他。 Dia bermimpi lagi. 他又在做梦， Ada seorang kelihatannya seperti orang tua yang berjubah putih. 有一位老年人穿着白衣服， Semua serba putih. 从头到脚都是白色的， Tidak terlihat wajahnya. 看不到他的脸， Lalu mengajak dia 然后邀请他 ke jembatan Sungai Kahayan. 到那个卡哈yan河的桥上。 Dan dia berkata, orang tua tersebut, 那个老人对他说 di situ ada mata air kehidupan.：“ 在那里有这个泉水。” Lalu saudari ini melihat 那个这个姐妹看， sungai itu sangat bening, saudara. 那个水很清晰， Di dasarnya terlihat pasir-pasir. 并且看到海底的那个沙。 Tidak pernah dia melihat sebelumnya Sungai Kahayan seperti itu. 他从来没有看到那个水那么清晰的。 Dan sampai sekarang, saudara, kalau kita ke sana, Sungai Kahayan tetap berwarna coklat. 如果这到现在，如果我们去嘎哈yan河所看到的水是棕色的， Dia berdoa minta ampun kepada Tuhan. 他祷告求神赦免。 Dia yakin bahwa sesungguhnya dia harus dibaptis di sumber air yang hidup dimanapun tempat itu. Dia percaya Tuhan menyertai. 然后他相信，无论如何，他必须在那个水上，那种的水来受洗，因为神与他同在。 Kita akan lihat bersama-sama dalam kitab Wahyu. 我们请看，这个启示录，
Kitab Wahyu pasal yang ke-7. 第7章，启示录第7章。 Ketika kita membaca kitab Wahyu pasal yang ke-7, 当我们读第7章的时候， ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-8, 1节至8节， ini menjelaskan tentang isi meterai yang pertama. 这里讲到印的第一个内容。 Ya, meterai pertama yang telah kita baca kemarin di Wahyu pasal 6 ayat 1 sampai dengan ayat yang kedua. 昨天我们读到的这个第一个印是在启示录的6章1节至2节。 Ya. Di dalam kitab Wahyu sesungguhnya kita bisa melihat bahwa isi meterai pertama dituliskan, digambarkan siapakah orang-orang yang diselamatkan, yang dimeteraikan. Itu terdapat dalam kitab Wahyu pasal 7 ayat 1 sampai 8. 从这个启示录7章1节至8节，我们知道到底谁被拯救呢？ Kita lihat di ayat yang kedua, saudara. Wahyu pasal 7 ayat yang kedua. 请看启示录7章2节。 Dan aku melihat seorang malaikat lain muncul dari tempat matahari terbit. Ia membawa meterai Allah yang hidup dan ia berseru dengan suara nyaring kepada keempat malaikat yang ditugaskan untuk merusakkan bumi dan laut. Siapakah malaikat yang muncul dari tempat matahari terbit? 到底是哪一个天使从日出来？ Ini berbicara tentang gereja juga, saudara. 这也是谈到教会， Sama seperti kuda putih, 就如这个白马一样。 di mana kalau kita lihat kuda putih dan juga matahari terbit, malaikat yang muncul dari matahari terbit ini menggambarkan gereja. 我们所知道的白马和这个天使从日头出来的，就是教会。 Apa yang dilakukan oleh gereja, saudara? 那个教会是怎么样的？ Bagaimana dia memeteraikan hamba-hamba Allah 他如何应这个神的仆人？ pada dahi mereka di ayat yang ketiga. 第3节说，就在他们的额上。 Saudara, kalau kita membaca meterai pertama, 如果我们读第1节， kita perlu membaca Wahyu pasal 7 ini. 我们要读到这个启示录第7章， Dan juga kita perlu membaca Wahyu pasal 20. 我们也必须读启示录第20章。 Jadi pasal 6 ayat 1 sampai dengan ayat yang kedua, pasal 7 dan pasal 20 itu berbicara tentang satu kejadian yang sama. 在这个启示录6章1节2节，然后启示录第7章、启示录20章都谈到一样的， Kuda putih berlari, 白马奔跑， di mana perlu ada pemeteraian bagi pengikut-pengikut Tuhan. 就是跟随神的人必须要受到印记， Dan kerajaan 1000 tahun dimulai. 然后呢，1000年的国要出现。 Nah, bagaimana kerajaan 1000 tahun itu, saudara? 这个1000年的国是怎么样的呢？ Yang sekarang di mana kita sekarang hidup. 就是现在我们生活在这个世界上， Kita lihat Wahyu pasal 20. 请看这个启示录20章。 Kerajaan 1000 tahun menggambarkan bahwa iblis diikat. 在启示录20章描写这个魔鬼被捆绑， Iblis diikat di mana, saudara? 这个魔鬼在什么地方被捆绑呢？ Kenapa iblis harus diikat? 为什么魔鬼必须被捆绑呢？ Bukankah mungkin kita berkata sekarang iblis tetap bekerja? 我们不是说魔鬼仍旧工作吗？ Iblis tetap bisa menggoda dan menghasut manusia. 魔鬼还是会引诱别人，还有能够打扰别人。 Ya, kita lihat bersama-sama Wahyu pasal 20 ayat yang ke-7, saudara. 请看这个启示录20章第7节。 Wahyu pasal 20 ayat yang ke-7, dan setelah masa 1000 tahun itu berakhir, iblis akan dilepaskan dari penjaranya. Iblis diikat di dalam penjaranya, saudara. 那个撒旦被捆绑是在他的监牢里。 Ketika kerajaan 1000 tahun masih berlaku, iblis masih diikat. Tapi ketika kerajaan 1000 tahun ini telah berlalu, iblis dilepaskan dari penjaranya. 当1000年的时代，这个撒旦是被关在监牢里，
但是1000年完了，那个撒旦就被释放出来。 Saudara, di manakah iblis diikat? 这个魔鬼在哪里被绑呢？ Penjara dalam bahasa Yunani adalah pilake, saudara. 这个监牢是它的原文是 pilake。 Pilake ini di mana, saudara? 这个 pilake 是在哪里呢？ Wahyu pasal 18 ayat yang kedua. 启示录18章第2节。 Dan ia berseru dengan suara yang kuat, katanya, sudah rubuh Babel, kota besar itu. Dan ia telah menjadi tempat kediaman roh-roh jahat dan tempat bersembunyinya semua roh najis. Dan tempat bersembunyinya segala burung yang najis dan yang dibenci. Tempat bersembunyinya semua roh najis dan tempat bersembunyinya segala burung yang najis. Ini adalah penjara, saudara. 这个是魔鬼的住处，是各样无畏之灵的窝穴，并各样污秽可憎之雀鸟的窝穴。 Di manakah itu, saudara? 这个地方是在哪里呢？ Ini juga bernama Pilake. 这个也是叫做 pilake， Ini menggambarkan daripada dunia ini. 这个描述世界。 Iblis diikat di dalam dunia ini. 魔鬼被捆绑在这个世界， Di mana di dalam dunia terdapat banyak semua roh najis. 在这个世界有许多污秽的地方。 Semua bangsa telah minum dari anggur hawa nafsu cabulnya. 那他们行各样的邪淫。 Raja-raja di bumi telah berbuat cabul dengan dia di ayat yang ketiga. 第3节说，列国都被他邪淫大怒的酒倾倒了。 Saudara, kalau kita lihat dunia ini adalah tempat roh-roh jahat, tempat bersembunyi semua roh najis. 如果我们看这个世界，就是无畏的灵是住在哪里？ Kenapa kita berkata bahwa dunia bisa seperti ini, saudara? 为什么我们说这个世界像这样呢？ Karena Alkitab mengatakan demikian. 是因为圣经告诉我们， Kita sesungguhnya jangan menaruh pengharapan hanya di dalam dunia ini saja. 因此我们不要把我们的盼望放在这个世界上。 Banyak orang-orang dunia menganggap bahwa dunia itu sangat indah, saudara. 有很多人认为，哇，这个世界很美， Mereka mengejar dunia. 他们去追寻这个 Mereka 世界， mencintai dunia. 他们爱这个世界， Bahkan seluruh energi mereka, seluruh tenaga mereka untuk bisa meraih dunia, saudara. 甚至他们把全心全力都是来能够得到这个世界。 Saudara, umat dunia, kalau kita lihat, digambarkan dalam kitab Wahyu, mereka melihat dunia ini bagaikan kota Babel besar yang sangat maju. 世界的人看到这个世界就像很繁荣的巴比伦。 Umat dunia melihat perempuan, pelacur besar itu sebagai perempuan yang cantik, saudara. 这个世界的人看到那个淫妇是很漂亮的女人， Tetapi kita umat Tuhan harus melihat dari sudut yang berbeda. 但是我们身为基督徒，应当从另外的角度看， Sama seperti Rasul Yohanes. 就如约翰使徒。 Kita lihat dalam kitab Wahyu pasal 17 ayat yang ketiga. 我们看这个启示录17章第3节， Wahyu pasal 17 ayat yang ketiga. 启示录17章第3节。 Dalam roh aku dibawa ke padang gurun. Dan aku melihat seorang perempuan duduk di atas seekor binatang yang merah ungu yang penuh dengan tertulis dengan nama-nama hujat. Binatang itu mempunyai 7 kepala dan 10 tanduk. Rasul Yohanes dibawa dalam roh. 这个使徒约翰被带到灵里， Di dalam roh, di padang gurun dia bisa melihat perempuan yang duduk. 在灵里，在旷野，他看见一个女人， Perempuan ini adalah perempuan pelacur besar. 这个女人就是大淫妇。 Tetapi orang-orang dunia, ayat yang kedua, raja-raja di bumi telah berbuat cabul. Penghuni-penghuni bumi telah mabuk oleh anggur percabulannya. 但是呢，第2节说，地上的君王以他行淫，住在地上的人喝醉了他淫乱的酒。 Tapi Yohanes melihat ini adalah pelacur. 但是约翰看到她是一个淫妇， Tetapi penghuni bumi melihat ini adalah perempuan yang cantik. 但是世界的人看她是一个漂亮的女人。 Rasul Yohanes melihat bahwa jatuhnya Babel.
Kota besar yang penuh dengan roh-roh jahat yang bersembunyi. 使徒约翰看到这个世界就是有魔鬼的灵，隐藏在哪里？ Tetapi penghuni-penghuni bumi melihat ini adalah kota besar. 但是世界的人所看到的，这个是一个大的城市。 Pada hari ini, 今天 bagaimana kita melihatnya? 我们看到的是什么呢？ Di mana pengharapan besar kita? 我们的大盼望在哪里呢？ Apa tujuan hidup kita? 我们的生活目标是什么呢？ Apa cita-cita yang ingin kita raih, saudara? 我们想要在这个世界得到的是什么呢？ Apakah kita hanya melihat Babel besar? 我们到底是看到这个大巴比伦吗？ Atau kita melihat kota kudus Allah? 或者我们是看到这个神圣的神的城， Saudara, 圣城？ kalau kita lihat dalam kitab Wahyu, sesungguhnya ada kota Babel besar, ada kota kudus Allah. 如果在这个启示录，我们可以看到这个大巴比伦，也可以看到这个是大圣城。 Ketika kita berada di dalam gereja, 当我们在教会里， kita bisa melihat bahwa kota kuduslah yang menjadi tujuan akhir hidup kita. 我们可以看到，我们的目标就是我们这个大圣城。 Kita melihat bahwa dunia ini bagaikan kota Babel besar yang akan jatuh. 我们可以看到这个世界，这个大的城市，会倾倒的。 Oleh karena itu, saudara, di dalam gereja kita bisa melihat dari sisi rohani bahwa dunia ini akan berlalu. 所以在教会里，我们可以看到这个世界将过去。 Kenapa iblis dipenjara? 为什么魔鬼被放到监牢里呢？ Supaya tidak menyesatkan bangsa-bangsa lagi, saudara. 让不能引诱到其他的子民。 Kalau kita lihat di ayat yang ketiga, Wahyu pasal 20 ayat yang ketiga. 如果我们读第3节， Lalu melemparkannya ke dalam jurang maut dan menutup jurang maut itu dan memeteraikannya di atasnya supaya ia jangan lagi menyesatkan bangsa-bangsa sebelum berakhir masa 1000 tahun itu. Ya, di sini dikatakan supaya jangan lagi menyesatkan bangsa-bangsa. 让他不能来引诱这个众民。 Kapan iblis menyesatkan bangsa-bangsa? 什么时候这个撒旦来引诱人呢？ Pada waktu gereja para rasul. 就是在使徒时代的教会， Gereja para rasul dari kesempurnaan menuju kepada ketidaksempurnaan dan akhirnya gereja itu tidak lagi eksis. 这个使徒时代的教会从本来是完全的，变成不完全的，这到后来没有这个教会了。 Kalau kita lihat kenapa gereja para rasul bisa mengalami kemunduran? 如果我们看为什么当时的教会会退步呢？ Karena ajaran sesat. 是因为有假的见证。 Iblis bekerja begitu luar biasa. 魔鬼是那么狂妄的工作。 Gereja di Galatia dalam kurun waktu 2-3 tahun sudah gampang berubah, saudara. 加拉太的教会只有在2-3年之久就改变了。 Bayangkan saudara, berubah dalam kurun waktu yang sangat singkat. 你们可以想象，在短暂的2-3年就改变了。 Gereja Jakarta terakhir saya pernah bertugas tahun 2011-2012, saudara. 弟兄姐妹们，我曾经在加达教会辅导，就是2011年到2012年。 Kalau kita lihat, apakah kebenaran kita berubah? 如果我们看我们的真理有没有改变， Apakah kita tidak lagi memegang hari Sabat? 我们还遵守安息生日吗？ Kita bahkan semakin mengetahui kebenaran lebih baik, lebih sempurna, disempurnakan oleh Tuhan. 如果我们更懂得道理，神使我们能够得以完全。 Jadi saudara, kalau kita lihat bersama-sama, masa pemeteraian, masa kuda putih adalah kerajaan 1000 tahun. 如果我们看这个鹰的时代，就是1000年，就是白马， Di mana kesempatan kita untuk bisa melakukan pemberitaan Injil.
那个时代就是我们要赶快去传福音， Karena kekuatan iblis dibatasi oleh Tuhan. 因为那个时代魔鬼被受到限制。 Tapi setelah masa kerajaan 1000 tahun ini, dia akan dilepaskan. 但是1000年过了，他这个撒旦就被蛇方了， Untuk sedikit waktu lamanya. 只有在短暂的时间。 Kalau terlalu lama, jangan-jangan tidak ada yang bisa diselamatkan. Tidak ada yang bisa bertahan, saudara. 因为如果这个时间太久了，可能有许多人不能忍耐了。 Kita sedang berlomba-lomba dengan waktu. 因此，我们跟这个时间正在征战。 Di masa 1000 tahun ini, 在这个1000年里， kita tidak berhentinya memberitakan Injil dan membaptis. 我们不断的要去传福音，接受洗礼。 Ya, kalau kita lihat bersama-sama dalam kitab Wahyu pasal 20. 如果我们看启示录20章 Kita lihat saudara di ayat yang kelima dan keenam. 第5节、第6节， Ini adalah masa kerajaan 1000 tahun. 这就是1000年的时候。 Tetapi orang-orang mati yang lain tidak bangkit selama berakhir masa yang 1000 tahun itu. Inilah kebangkitan pertama. 6. Berbahagia dan kuduslah ia yang mendapat bagian dalam kebangkitan pertama itu. Kematian yang kedua tidak berkuasa lagi atas mereka. Tetapi mereka akan menjadi imam-imam Allah dan Kristus. Dan mereka akan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan dia 1000 tahun lamanya. Di masa kerajaan 1000 tahun ini, saudara, akan ada kebangkitan pertama. 在1000年的时候，就有一次的复活。 Kebangkitan pertama adalah kebangkitan roh kita. 头一次的复活就是我们的灵复活， Dulu kita mati oleh karena dosa dan pelanggaran kita. 因为我们的罪，我们以前是死的。 Tetapi ketika kita dibaptis, 但是当我们接受洗礼， kita lihat dalam Kolose pasal 2. Kolose pasal 2请看哥罗西书第2章， ayat 11 sampai 12. 第11节、12节。 Kolose pasal 2 ayat 11 dan 12. 哥罗西书2章11节、12节。 Demikianlah firman Tuhan. Dalam dia kamu telah disunat bukan dengan sunat yang dilakukan oleh manusia, tetapi dengan sunat Kristus yang terdiri dari penanggalan akan tubuh yang berdosa. 12. Karena dengan dia kamu dikuburkan dalam baptisan, dan di dalam dia kamu turut dibangkitkan juga oleh kepercayaanmu kepada kerja kuasa Allah yang telah membangkitkan dia dari orang mati. Di sini digambarkan bahwa dahulu kita telah mati dan sekarang kita telah dibangkitkan melalui baptisan air. 这里描述，以前我们是死的，但是我们复活，就是接受洗礼的时候， Saudara kita yang sudah dibaptis, 我们已经受洗了。 ketika Adam dan Hawa berbuat dosa, mereka telah mati rohnya. 当亚当、夏娃犯罪的时候，他们的灵已经死了， Manusia tidak bisa berhubungan lebih dekat dengan Allah. 人不能亲近神。 Tetapi ketika kita dibaptis, 但是当我们受了洗， kita dibangkitkan rohnya. 我们的灵就复活了。 Memiliki hati nurani yang lebih murni. 那我们有这个比较纯洁的灵， Sehingga kita bisa dibangkitkan dan kita tidak akan mengalami kematian yang kedua. 因此我们能够被拯救，我们不经过第二次的死。 Pada saat kita setia, 当我们能够亲近神， maka kematian kedua itu tidak berlaku atas hidup kita. 那么这个第二次的死我们不会经过。 Ya, Wahyu pasal 20, kalau kita lihat, orang-orang yang telah dibangkitkan dalam kebangkitan pertama ini, ya, kematian kedua tidak lagi berlaku atas mereka. 在启示录20章告诉我们，那我们已经接受洗礼，我们已经复活了，所以我们不会再经过第二次的死亡。 Ya, ayat yang ke-6, kematian yang kedua Di tidak 6 berkuasa lagi. 第6节所说的就是Ya, kematian yang kedua ini adalah kematian apa, saudara? 就是第二次的死在他们身上没有权柄。 Ini adalah kematian kekal di dalam api neraka. 第二次的死是什么呢？
就是死在这个火湖里， Kita lihat ayat yang 永远的。 ke-14. Wahyu pasal 20 ayat yang 14. 在启示录20章14节， Lalu maut dan kerajaan maut itu dilemparkannya ke dalam lautan api, itulah kematian yang kedua, lautan api. Ya. Saudara, oleh sebab itu, dalam meterai yang pertama, ada kuota orang-orang yang akan diselamatkan. 就是第一个印，就是那些被拯救的人。 Kuota daripada orang-orang yang dicatatkan di dalam kitab Wahyu pasal 7. 就是在马拉基书所记载的， Jadi kuda putih berlari 白马奔跑， untuk bisa menggenapi daripada jumlah orang-orang yang akan diselamatkan. 就是能够符合能够得救的人的人数， Orang-orang yang dimeteraikan. 被印 Ya, kita lihat bersama-sama dalam kitab Wahyu pasal 7 ayat yang keempat. 被印记的人，就是在这个启示录20章， Wahyu pasal 7 ayat yang keempat, 对不起，启示录7章第4节， ayat 4 sampai ayat yang ke-8. 4节至8节。 Dan aku mendengar jumlah mereka yang dimeteraikan itu, 144.000 yang telah dimeteraikan dari semua suku keturunan Israel. Dari suku Yehuda 12.000 yang dimeteraikan, dari suku Ruben 12.000, dan kita bisa lihat sampai di ayat yang ke-8 beberapa suku-suku yang telah dimeteraikan. 我们读到第8节，我们知道那些这个以色列支派哪一些人被印记印。 Siapakah 144.000 ini, saudara? 到底这44000人是谁呢？ 144.000 ini apakah suku Israel? 这个是44000人是以色列的支派吗？ Saudara, 144.000 ini sesungguhnya bukan berbicara tentang suku Israel secara jasmani. 这个140000人不是提到，不是指这个以色列民的真的以色列民。 Buktinya apa? 证明是什么呢？ Karena suku Israel ada 12. 因为以色列支派有12个支派。 Di dalam catatan kitab Wahyu pasal 7 ini, orang-orang yang dimeteraikan, orang-orang yang diselamatkan, di sini ada 2 suku yang tidak dicatatkan. 在这个启示录第7章所提到的，有2个支派没有被写到。 Yang suku yang pertama adalah suku Dan. 第一个就是但支派， Kedua adalah suku Efraim. 第二是以法莲斯支派。 Bahkan ada 2 suku yang dimasukkan dalam Wahyu pasal 7 ini. 有 2 suku yang dimasukkan, yang Yuliang. seharusnya tidak mendapat bagian. 甚至呢有2个支派本来不能进到这里的，而且被加添到这里来， Suku Lewi 是利未支派， dan juga Yusuf, saudara. Yusuf. 还有约瑟是支派。 Kita ketahui bahwa Yusuf sebenarnya dibagi menjadi suku Manasya dan suku Efraim. 我们知道这个约瑟支派有马纳西跟以法莲支派， Tetapi di sini dicatatkan ada Yusuf. 但是在这个支派里有写到约瑟支派。 Ya. Dan juga saudara, kalau kita perhatikan bersama-sama, 如果我们注意到 suku mana yang paling sulung, yang paling besar, 哪 yang 一个支 utama? 派是首先的支派呢？ Seharusnya suku yang anak sulung daripada Yakub adalah Ruben. 应当是雅各剩下来的这个最大的支派应该是流便， Tetapi suku pertama yang dicatat adalah suku Yehuda. 但是在这里我们看到他们所写上的第一个支派就是犹大， Kenapa saudara? 为什么呢？ Kita lihat Wahyu pasal 5 ayat yang kelima. 请翻开启示录5章 Wahyu pasal 5 ayat yang kelima. 第5节。 Lalu berkatalah seorang dari tua-tua itu kepadaku,
Jangan kau menangis, sesungguhnya singa dari suku Yehuda yaitu tunas Daud telah menang, sehingga ia dapat membuka gulungan kitab itu dan membuka ketujuh meterainya. Suku Yehuda, singa dari suku Yehuda, tunas Daud. Allah sendirilah yang merupakan pemimpin, saudara, daripada orang-orang yang diselamatkan. 在这里提到犹大支派中的狮子大卫的根是神自己亲自来带领的。 Jadi kalau kita lihat suku-suku yang dicatatkan dalam kitab Wahyu pasal 7, ini bukan berbicara tentang Israel secara jasmani, tapi Israel secara rohani. 所以，从这个启示录7章我们所读到的，谈到的以色列，并不是正以色列人，而是属灵的以色列人。 Dan apakah jumlahnya 144.000? 那他们的人数是44000人吗？ Kita lihat ayat yang ke-9. Wahyu pasal 7 ayat yang ke-9. 我们看这个启示录7章第9节。 Sesungguhnya yang diselamatkan bukan angka secara hurufiah 144.000, tapi ini adalah berbicara tentang sebuah lambang. Kita lihat ayat yang ke-9. 第9节， Kemudian daripada itu aku melihat sesungguhnya suatu kumpulan besar orang banyak yang tidak dapat terhitung banyaknya dari segala bangsa, suku dan kaum dan bahasa, berdiri di hadapan tahta dan di hadapan anak domba, memakai jubah putih dan memegang daun-daun palem di tangan mereka. Alkitab memberitahukan suatu kumpulan besar orang banyak yang tidak dapat terhitung banyaknya. 圣经告诉我们，看到有许多的人，没有人能数过来的。 Artinya saudara, orang-orang yang diselamatkan sesungguhnya bukan berjumlah hanya 144.000 saja. 所以被拯救的人不是只有44000人， Bukan berbicara tentang suku Israel secara jasmani, 不是谈到这个属肉体的以色列人， tetapi berbicara tentang Israel secara rohani. 而是所提到的是属灵的以色列人。 Dan kita termasuk kuota gelombang pertama untuk bisa masuk dalam kuota ini, saudara. 我们是包括我们是在第一批的人进入。 Ya, nanti hari Minggu kita akan membahas tentang rahasia Allah. Bagaimana Allah memberikan rahasia. Siapa saja yang akan diselamatkan. 那在礼拜天我们会谈到到底是哪一些人能够蒙拯救的。 Saudaraku yang dikasihi nama Tuhan Yesus Kristus. 主内亲爱的弟兄姐妹们， Kalau kita lihat jumlah yang diselamatkan itu terbatas. 如果我们看能够被拯救的人的数目受限制， Ada kuotanya. 是有限制人数， Hanya Tuhan yang tahu. 只有神知道。 Tugas kita adalah, saudara, 所以我们的任务呢， kita harus masuk daripada kuota orang-orang yang diselamatkan. 我们应当进到这个被拯救的人， Dan kita harus membawa anggota keluarga kita, orang-orang yang kita kasih untuk bisa masuk daripada kuota tersebut. 并且呢，我们要将我们的家人，我们所认识的人进到这个被拯救的群里。 Jangan sampai akhirnya anggota keluarga kita tidak mendapat bagian daripada keselamatan itu, saudara. 不要让我们的家人都不能进到这个被拯救的群里。 Bagaimana kita menginjil? 我们怎么样去传福音呢？ Kalau ada orang bertanya kepada kita, 如果有人问你， apa bedanya saya percaya agama kamu, Allah saya dengan Allah kamu? 那我相信主，跟你相信主，那你的神跟我的神有什么差别？ Saya juga menyembah Dewa Langit. 我也敬拜天上的神， Kenapa saya harus menyembah Allah kamu? 为什么我必须敬拜你的神呢？ Kenapa saya harus menyembah Yesus? 为什么我必须敬拜耶稣呢？ Bukankah Yesus adalah dari orang bule mungkin? 耶稣不是从西方人吗？ Seringkali kita suka mendengar hal yang demikian, saudara ya. 我们常常会听到这样的话。 Kita orang timur, seharusnya kita menyembah Allah yang nenek moyang kita. 我们是东方人，我们所敬拜的应该我们的祖宗所敬拜的神。 Apa bedanya Allah agama mayoritas dengan Allah kita? 那犹太人的神跟我们有什么差别？ Bagaimana kita menjawabnya? 我们怎么来回答呢？
Apakah kita bisa memperkenalkan Allah kita? 我们能够介绍我们的神吗？ Seringkali kita sulit untuk bisa menjawab, saudara. 有时候我们很难回答。 Kalau kita nggak bisa menjawab, bagaimana kita bisa menginjil? 如果我们不能回答，我们如何去传福音呢？ Kalau kita nggak mengenal Allah kita, bagaimana kita bisa memperkenalkan kepada orang lain? 如果我们自己都不认识我们的神，我们怎么去介绍给别人呢？ Kita lihat Ibrani pasal 4. 请翻开希伯来书第4章。 Ibrani pasal 4, 希伯来书第4章 ayat 14 sampai dengan ayat yang ke-15. 14节、15节。 Karena kita sekarang mempunyai imam besar agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus, anak Allah. Baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya, sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Ini adalah Allah kita, saudara. 他是我的们的神， Allah kita adalah Allah yang pernah menjadi manusia. 我们的神是曾经成为人。 Allah kita adalah Allah yang turut merasakan kelemahan-kelemahan sebagai manusia. 我们的神他能够提醒我们的软弱， Tapi dia tidak berbuat dosa. 但是他并没有犯罪。 Apakah ada Allah-Allah di luar sana yang bisa menjadi manusia, yang hidup sama seperti manusia dan tidak berbuat dosa? 在外面有没有其他的神，像他能够以人像人活在这个世界上，能够提醒人的软弱呢？ Ada, saudara? 有没有？ Hanya Yesus. 只有耶稣。 Yesuslah Allah kita yang menjadi manusia. Dia tahu bagaimana menjadi manusia. 耶稣他成为人来到这个世界上，而且他晓得成为人怎么样。 Yang kedua, 第二， Yesus bangkit dari mati. 耶稣从死里复活。 Kita lihat 1 Korintus pasal 15, 请翻开哥林多前书15章 ayat 20 dan 21. 24节、21节。 1 Korintus pasal 15 ayat 20 sampai dengan ayat 21. 哥林多前书15章21、22节。 Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. 21. Sebab sama seperti maut datang karena satu orang manusia, demikian juga kebangkitan satu orang manusia, demikian juga kebangkitan orang mati datang karena satu orang manusia. Kristus telah bangkit dari antara orang mati. Dia yang sulung, saudara. Dia yang pertama. 基督他能够复活，他是首先的。 Ya, saudara, apakah ada Allah yang menjadi manusia, Allah yang bisa bangkit ketika dia mati mengalahkan maut? 那在这个世界上有没有人他能够复活？他能够从死里复活，当他死了。 Murid-murid tidak mungkin rela memberikan nyawanya kalau Yesus tidak bangkit, saudara. 这个主耶稣的门徒不可能将他们的生命交给神，如果他们不能复活， Mereka tidak mau mati demi Tuhan 他们不会为了主而死。 kalau Yesus tidak bangkit. 如果主耶稣没有复活， Pengharapan mereka akan sia-sia. 因为他们的牺牲是徒然的。 Kalau kita sekarang pada hari ini kenapa kita percaya Gereja Yesus Sejati, kita mau percaya Tuhan Yesus? 今日为什么我们相信真理树教会？为什么我们相信耶稣？ Karena Yesus akan membangkitkan kita. 因为耶稣能够使我们复活。 Karena kita punya pengharapan, kita tidak takut kematian, kita akan bangkit, kita akan menuju kerajaannya. 因为我们有盼望，将来我们必定复活，我们进入他的国。 Kalau Yesus tidak bangkit, 如果主耶稣没有复活， buat apa kita percaya Tuhan? 那何必我们会信主呢？ Tidak ada Allah lain di dalam dunia ini selain daripada Yesus yang telah mati dan bangkit. 因为在这个世界上没有其他的神，他从死里复活。 Saudara, dunia mengakui Yesus itu lahir ke dalam dunia.
以前主耶稣这个生在这个世界上， Kalau kita lihat perhitungan sebelum Masehi dan pada perhitungan Masehi. Sebelum Masehi dan Masehi, saudara. 如果我们算这个主前还有主后， Ya, sebelum Masehi biasanya apa istilah yang kita pakai? BC, before Christ. 主前 Ya, before Christ, sebelum Yes. Kristus lahir. 我们所使用的时间。 Dan Masehi yang sekarang kita tinggali tahun ini, saudara. Apa perhitungannya? Apa sebutannya? 今天我们活在这个世界上，我们怎么算这个时间呢？ AD, Anno Domini. 呀，用 AD， Artinya apa, saudara? 意思是什么呢？ Tahun Tuhan. 就是主耶稣的日子。 Kalau kita lihat bersama-sama, dunia mengakui itu. 我们知道这个世界这样算， Sebelum Masehi artinya sebelum Yesus lahir. 就是主耶稣 Menjadi 还 manusia 没有出生之前，还有主耶稣出生之后的年。 Dan Masehi adalah Anno Domini. 这个年算 Ya, tahun Tuhan. 就是主耶稣的日子。 Kenapa tidak after death atau setelah Yesus mati? 为什么不是主耶稣死后？ Karena Tuhan telah bangkit, Tuhan telah terangkat ke sorga. 因为主耶稣已经复活了。 Kalau pada hari ini 如果我们看今天， kita memberitakan Injil kepada orang di luar sana, 我们向人传福音， jangan malu menceritakan tentang Yesus. 我们不要感到害羞去传福音有关耶稣， Karena Yesus adalah Allah satu-satunya, tidak ada Allah yang bisa menyaingi Yesus kita. 因为耶稣是唯一的神，没有其他的神能够与他相比的。 Kalau ada orang berkata, saya nggak punya pengalaman rohani, 如果有人说我没有属灵的经验， saya tidak merasakan Tuhan itu ada, 我只有来聚会， Tuhan tidak kelihatan. 神我们看不到， Bagaimana saya mau percaya Tuhan? 我怎么来相信耶稣呢？ Datang ke gereja, ajak doa Roh Kudus. 你带他来教会，祈求圣灵。 Ketika dia dapat Roh Kudus, 当他得到圣灵， dia akan merasakan pengalaman rohani. 他会有这个属灵的 Dia 经 akan 验， merasakan bahwa Tuhan itu ada, saudara. 他会感受到神存在。 Mukjizat, penyembuhan, mukjizat apapun, saudara, itu bukan segala-galanya. 那些神迹其实不是所有的。 Kalau dia tidak mau percaya kepada kebenaran Tuhan, 如果他不要信主， saudaraku, sesungguhnya Tuhan kita hadir di dalam gereja Yesus Jati. 其实我们的神在真耶稣教会里出现。 Ketika kita doa Roh Kudus, 当我们用圣灵祷 bukan 告， adalah satu pengalaman rohani yang tidak bisa digambarkan dengan kata-kata. 我们这个属灵的经验不是不能用原理来描述的吗？ Kalau orang-orang di luar sana mau merasakan pengalaman dia, 如果外面的人他想要自己领受到这个经验， kita harus ajak dia datang ke gereja, doa mohon Roh Kudus. 我们就要邀请他来真耶稣教会来得圣灵。 Segala kemuliaan yang bagi nama Tuhan, amin. 阿门。 Nanti kita akan lanjutkan sesi yang ketiga, meterai yang kedua. Kita berdoa dalam hati, kita istirahat selama 5 menit. Mari kita berdoa dalam hati. 我们休息5分钟，我们会再继续第3节课，请默祷。